Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Saudara, alhamdulillah, sekali lagi dengan izin dan ketentuannya dapat kita dipertemukan di ruangan Warkah Duha bersiaran hanya di Manis FM Gaya Pantai Timur. Saudara, dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala ada mencatatkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dan dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dari kampung halaman mereka ketika mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Surah Al-Hasyr ayat yang kedua. Saudara, para ulama mengatakan bahawa ayat ini ada kaitan dengan kisah pengusiran kepada kaum Bani Yahudi, iaitu Bani An-Nadir, yang mana pengusiran kepada kaum Yahudi Bani Nadir di Madinah ini berlaku pada tahun keempat Hijriah selepas cubaan mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan seketul batu besar telah berjaya dihidu oleh baginda Nabi. Berdasarkan sirah, kisahnya bermula apabila Rasulullah SAW telah pergi ke perkampungan kaum Yahudi Bani An-Nadir untuk meminta mereka membayar diat berhubung dengan Ammar bin Umayyah Ad-Damri yang telah membunuh 2 orang daripada kalangan kabilah Bani Kilab. Maka sebagai rakyat dalam sebuah negara Islam, semua pihak telah berjanji untuk mengikuti syarat-syarat dan undang-undang yang telah ditetapkan, antaranya memberi sumbangan sekiranya berlaku insiden pertumpahan darah sebegitu. Maka Nabi SAW dan para sahabat pergi ke kampung Bani Nadir untuk menyelesaikan urusan tersebut. Setelah diberitahu tujuan kedatangannya, maka Bani Nadir menyatakan kesanggupan untuk menunaikan janji dalam penembusan bayaran dan meminta supaya baginda Nabi duduk menunggu di tepi sebuah rumah dalam kampung itu, bersama-sama ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain. Rupanya, apa yang mereka lakukan ketika itu adalah telah mereka buat satu pakatan jahat untuk melakukan pembunuhan ke atas baginda Nabi. Apa perancangan mereka? Huyai bin Akhtab, iaitu seorang pembesar mereka, telah mengarahkan supaya dicampakkan seketul batu yang besar ke atas baginda Nabi SAW dari bahagian atas rumah, yang mana ketika itu Nabi sedang berehat di bawah rumah itu. Seorang yang bernama Amr bin Jahash telah bersanggupan untuk melakukan kerja itu, walaupun salah seorang daripada kalangan mereka menegahnya. Antaranya adalah Salam bin Miksyam, di mana dia telah memberi amaran. Kata dia, jangan lakukan perkara ini kerana Rasulullah akan diberitahu dan kerja ini adalah melanggar perjanjian antara kita dan juga mereka. Ternyata nasihat yang diberikan oleh Salam bin Miksyam ini tidak diendah oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Maka apa yang berlaku?
Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan baginda Nabi, iaitu apabila malaikat Jibril alaihissalam telah diperintahkan oleh Allah supaya memberitahu kepada baginda Nabi tentang rancangan jahat kaum Yahudi Bani Nadir itu. Maka selepas mendapat berita itu, baginda Nabi terus bangun, terus keluar daripada tempat tersebut dan segera pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Apabila Nabi pulang ke Madinah, para sahabat masih tidak tahu apa yang telah berlaku. Nabi tidak bercerita pun cerita yang sebenarnya. Dan para sahabat juga keheranan kerana urusan belum selesai. Tapi Nabi dah ajak pulang ke Madinah. Maka akhirnya Nabi membuka mulut menjelaskan kepada para sahabat tentang perancangan jahat orang Yahudi Bani Nadir yang ingin membunuh baginda dan juga sahabat dengan menggugurkan batu besar daripada atas rumah tempat mereka berehat. Lantas saudara, Nabi SAW kemudiannya menghantar Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu sebagai utusan untuk memberitahu kepada Bani Nadir bahawa mereka tidak lagi dibenarkan tinggal di Madinah kerana mereka telah melanggar perjanjian damai bersama dengan Rasulullah SAW. Kata Muhammad bin Maslamah, keluarlah kamu daripada negeri kami ini. Jangan kamu tinggal di sini selama kamu belut dan khianat kepada kami. Melalui perutusan Muhammad bin Maslamah, mereka telah diberi tempoh selama 10 hari untuk meninggalkan Madinah. Yang mana kalau mereka gagal meninggalkan Madinah dalam tempoh 10 hari, maka hukumannya adalah dipancung kepala. Maka tidak ada jalan lain untuk mereka berdalih ataupun melepaskan diri, dan mereka pun buatlah persiapan untuk meninggalkan Madinah. Namun saudara, ketika orang Yahudi ini bersiap nak meninggalkan Madinah, tiba-tiba pemimpin munafik Madinah iaitu Abdullah bin Ubay telah mencocok jarum. Dia nasihatkan kepada orang Yahudi jangan keluar daripada Madinah. Mereka hendaklah bertahan dan menentang habis-habisan, di mana kaum munafik yang terdiri daripada 2,000 orang berjanji akan bersama-sama dengan Yahudi Bani Nadir untuk mempertahankan diri andai kata mendapat serangan daripada Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Ubay telah memberi jaminan bahawa kaum munafik bersedia untuk mati bersama-sama dengan Yahudi Bani Nadir. Semua peristiwa ini Allah rakamkan pakatan ini dalam ayat yang ke-11 surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'a fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang munafik ketika mereka berkata kepada saudara-saudara mereka di kalangan orang kafir ahli kitab, sesungguhnya andai kata kamu diusir, nescaya kami pun akan keluar bersama-sama dengan kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada sesiapa untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu. Namun kata Allah, sesungguhnya Allah menyaksikan bahawa mereka merupakan kaum yang menipu. Akhirnya disebabkan kata-kata Abdullah bin Ubay ini, orang Yahudi naik semangat. Jadi perangsang dan jaminan yang diberikan oleh Abdullah bin Ubay menyebabkan orang Yahudi naik semangat, terutamanya pemimpin mereka Huyai bin Akhtab. Lalu mereka mengambil keputusan menghantar utusan kepada Rasulullah SAW dengan pesanan, kami tidak akan keluar daripada rumah kami, nak jadi apa pun jadilah, kata mereka. Maka saudara, keadaan sudah menjadi semakin tegang. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil tindakan. Nabi bertakbir, diikuti oleh para sahabat yang lain. Semangat untuk berperang sedang marak membara. Terutamanya apabila mereka mengetahui rancangan jahat Yahudi yang ingin membunuh Nabi kesayangan mereka sebelum itu. Jadi seluruh orang Islam pun maralah ke Bani Nadir. Jadi bala tentera Islam dikerah untuk bertindak ke atas Bani Nadir, di mana kampung mereka mesti diserang. Jadi Nabi telah tugaskan Ibnu Maktum menggantikan Nabi sebagai imam di Madinah. Maksudnya Nabi pergi sendiri. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula ditugaskan sebagai pembawa bendera Islam.
Maka Yahudi bila melihat orang Islam datang begitu ramai, mereka menjadi takut. Dan memang menjadi kebiasaan orang Yahudi ini, mereka bangsa penakut, mereka bangsa pengecut, mereka tak akan berani bertempur secara berhadapan di medan perang, di mana mereka akan berkubu saja di dalam kota-kota mereka dengan melontarkan batu, panah, dan mereka memang strateginya suka berlindung di sebalik pokok-pokok tamar ataupun berselindung di kebun-kebun mereka. Jadi Nabi SAW telah mengarahkan supaya dimusnahkan semua rumah semasa kepungan tersebut, dan Nabi telah memperingatkan orang Islam supaya kebun dan juga pokok tamar yang menjadi penghalang serangan itu agar ditebang untuk memberi tekanan kepada kedegilan kaum Yahudi ketika itu. Maka bersempena dengan arahan inilah Allah berfirman dalam ayat yang kelima surah Al-Hasyr, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah wa liyukhziyal fasiqin. Apa saja yang kamu tebang dari pokok-pokok kurma milik orang kafir itu, atau yang kamu biarkan berdiri di atas pokoknya, maka semuanya itu adalah dengan izin Allah dan kerana Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Maka saudara, akhirnya mereka dikepung. Ketika mereka diserang dan dikepung oleh tentera Islam, rakan-rakan mereka dari kalangan Yahudi yang lain mengambil sikap tidak begitu peduli. Termasuklah juga Abdullah bin Ubay serta 2,000 orang pengikutnya di samping kabilah Banu Ghatfan yang menjadi sekutu mereka sebelum itu. Mereka juga tidak sudi untuk menghulurkan apa-apa bantuan. Rasul SAW dan para sahabat telah mengepung perkampungan Bani Nadir selama 15 hari. Akhirnya Yahudi Bani Nadir menyerah diri, dan Allah campakkan dalam hati orang Yahudi dan sekutu mereka perasaan takut dan gemetar. Lalu mereka menyerah diri dan akhirnya meletakkan senjata. Kemudian mereka menghantar utusan untuk berjumpa dengan Nabi SAW bagi menyatakan bahawa mereka telah bersedia keluar daripada Madinah. Akhirnya kaum Yahudi Bani Nadir bersetuju untuk keluar dari Madinah dengan dijamin keselamatan nyawa mereka. Dan Nabi benarkan mereka keluar dari Madinah bersama-sama dengan hamba abdi mereka, dengan membawa makanan, bawa barang-barangan yang sekadar muat di atas unta, kecuali senjata saja yang tidak dibenarkan. Dan mereka pun keluar daripada Madinah sebagaimana yang diarahkan. Mana mereka dapati, kemudian mereka telah merobohkan sendiri rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan ada yang juga yang membawa bekas pintu, tingkap, ada barang-barang dibawa jugalah mana yang mampu. Jadi kebanyakan mereka ini keluar menunggang unta, dan disebut dalam kitab-kitab sirah 600 ekor unta telah digunakan untuk membawa mereka keluar menuju ke perkampungan Khaybar, dan sebahagian lagi menuju ke negeri Syam. Itulah sebagaimana firman Allah, zalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Mereka ditimpakan azab yang sedemikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya amat beratlah seksaannya. Surah Al-Hasyr ayat yang keempat. Cuma dalam ramai-ramai orang Yahudi ini, hanya 2 orang saja yang sudi untuk memeluk agama Islam, iaitu Yamin bin Amru dan juga Abu Sa'ad bin Wahab. Dan harta tinggalan kaum Yahudi yang lain telah dibagi-bagikan oleh Nabi kepada kaum Muhajirin Mekah tanpa diberi kepada kaum Ansar. Dan ini telah pun dipersetujui bersama oleh mereka. Dan Nabi pada hari itu telah berdoa untuk kaum Ansar, disebabkan Ansar tidak mahu mengambil pembahagian di dalam harta tersebut. Nabi mendoa, ya Allah, rahmatilah Al-Ansar dan anak-anak mereka. Jadi di situ jugalah baginda Nabi telah memberi 2 orang dari kaum Ansar sedikit pengambilan daripada harta rampasan disebabkan mereka sangat miskin. Berikutan peristiwa inilah Allah Ta'ala telah menurunkan surah Al-Hasyr. Saudara,
Apa kaitan kisah ini dalam pertemuan kita kali ini? Seperti yang kita maklum, dalam tempoh seminggu dua ini, kita telah didedahkan dengan kisah yang berlaku di Palestin, iaitu tragedi khususnya di Masjid Al-Aqsa. Bagi orang Islam, kita dan juga Masjid Al-Aqsa ini mempunyai keterkaitan yang begitu rapat sekali. Masjid yang terletak di Al-Quds ini, Al-Quds ini dia terletak ke sebelah utara Bethlehem ataupun Baitul Laham, iaitu di sebelah selatan Ramallah. Kota Al-Quds ini dia terletak betul-betul di tengah-tengah negara Palestin. Di sebelah timurnya ada Masjid Al-Aqsa dan di sebelah baratnya ada gereja Nativity, dan di kawasan Khan Al-Zid itu dianggap tempat lahirnya Nabi Isa AS. Kota ini juga dianggap suci oleh dua agama lain, iaitu agama Kristian dan juga agama Yahudi. Ini kerana ketiga-tiga agama mempunyai nilai sentimental dan juga nilai kudus pada kota Quds ini. Bagi orang Kristian, mereka rasa sentimental dengan kota ini kerana di sana ada tempat kelahiran Jesus. Di situ juga Jesus telah disalibkan. Dan di situlah Jesus bakal dibangkitkan kembali menjelang hari kiamat. Dan ini kepercayaan orang Kristian. Bagi orang Yahudi, mereka juga mempunyai nilai sentimental kerana kota yang dijanjikan oleh Tuhan Yahweh kepada mereka, seperti yang banyak disebutkan di dalam Old Testament ataupun Torah mereka, adalah kota Quds. Dan di kota inilah kebanyakan para anbiya mereka bergelanggang. Dan di situ jugalah kononnya Nabi Sulaiman telah membina haikal untuk orang-orang Yahudi beribadat. Dalam haikal ini juga terdapat satu tapak paling suci dalam agama Yahudi yang dipanggil sebagai Holy of Holies. Maka tapak Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu lokasi yang sangat mereka idamkan untuk mengembalikan haikal. Sebab itulah ke arah matlamat Irez Yisrael Ha-Shamla, ke arah matlamat negara Israel yang sempurna, maka Al-Aqsa perlulah dihapuskan. Sebab itu saudara, bagi kita orang Islam, Palestin, Al-Quds, Masjid Al-Aqsa, ini semua dekat di hati kita. Kalau Palestin itu sendiri sangat istimewa di hati kita, kenapa? Kerana pertama, ia dianggap sebagai tanah suci. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Dan Nabi Musa berkata, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, iaitu Palestin, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya. Surah Al-Ma'idah ayat ke-21. Begitu juga Palestin adalah tanah yang diberkati. Apa sebab? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, diperjalankan di waktu malam hamba-Ku ini daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kami berkati kawasan itu. Begitu juga dalam ayat lain, wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amri ilal ardi allati barakna fiha. Dan kami mudahkan Nabi Sulaiman, angin kencang tiupannya bertiup mengikut kehendaknya ke negeri yang kami berikan limpah berkat kepadanya. Surah Al-Anbiya ayat 81. Yang ketiga, Palestin dekat di hati kita kerana ianya adalah bumi para anbiya dan tempat kebangkitan nabi-nabi. Al-Quran membuktikan sebahagian besar nabi-nabi, hampir 50 orang, dilahir, dibesar dan disemadikan di kawasan Palestin. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan juga Nabi Osya ataupun Joshua. Mereka ini semua hidup dan tinggal di bumi bersuci Palestin ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah ziarah ke bumi penuh bertuah ini. Yang ketiga, yang keempat, bumi ini mulia
kerana ia dikenali sebagai bumi Isra'. Di situlah bermulanya Mi'raj Nabi naik ke langit, yang mana Allah himpunkan para anbiya di bumi itu, dan seluruh nabi-nabi ini menjadi makmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat. Yang kelima, Palestin dan kawasan sekitarnya begitu dekat di hati kita kerana di situ terdapat Masjidil Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa begitu dekat di hati orang Islam. Apa sebab? Pertama, kerana ia adalah kiblat kita yang pertama. Ada nilai sentimental. Yang kedua, kerana ianya duduk pada tangga ketiga masjid paling diutamakan dalam Islam. Rankingnya top 3. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW menyebut disunatkan musafir ke buminya, pahalanya sama seperti 500 kali ganda semayang. La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa masjidi hadha wal Masjidil Aqsa. Tidak digalakkan kita mengembara kecuali 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua masjidku ini iaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut as-salatu fi Masjidil Haram bi 100,000 salah, was-salatu fi masjidi bi 1000 salah, was-salatu fi Baitul Muqaddis bi 500 salah. Semayang di Masjidil Haram menyamai 100,000 kali, semayang di masjidku menyamai 1000 kali, dan semayang di Masjid Al-Aqsa menyamai 500 kali. Hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Darda. Maka saudara sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala yang sedang terjadi di Palestin, khususnya di Masjid Al-Aqsa, moga Allah memberikan kemenangan kepada orang Islam, khususnya orang Palestin. Ingatlah bahawa permasalahan orang Yahudi ini bukan baru berlaku. Ianya telah mula berlaku sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita kongsikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat bincang-bincang dan sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.